Sekiranya semakan dibuat pada tahun berkenaan, kemungkinan harga air terawat yang dibekalkan kepada Johor juga akan meningkat selepas Singapura beberapa kali membangkitkan isu kos rawatan air yang semakin meningkat berbanding kos jualan semula kepada Johor ketika ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membahaskan berkaitan isu perjanjian air Malaysia dan Singapura. Sejarah Malaysia-Singapura. Malaysia dan Singapura merupakan negara yang dipisahkan semasa pemerintahan Tunku Abdul Rahman pada 9 Ogos 1965. Kemeluk dua buah negara ini, terutama Malaysia yang sering diancam dengan kekuasaan Singapura, mengundang pelbagai masalah. Isu yang sering menjadi perhatian bagi kedua-dua buah negara sehingga kini adalah isu berkenaan air yang dibekalkan Johor. Saiz negara Singapura yang kecil dan dikelilingi laut menyebabkan masalah kekurangan bekalan air mentah untuk kegunaan rakyatnya sejak sebelum merdeka lagi. Oleh itu, Singapura menandatangani perjanjian air yang pertama dengan Johor pada Disember 1927 di bawah jajahan kerajaan British. Dalam perjanjian tersebut, kerajaan negeri Johor bersetuju untuk menyediakan 2,100 ekar tanah di Gunung Pulai sebagai kawasan tadahan air untuk Singapura selama 21 tahun. Perjanjian itu tidak memberi butiran lanjut tentang harga air yang dibekalkan, tetapi hanya perlu membayar sewa tanah dengan nilai 30 sen bagi setiap ekar setahun. Namun bagi Johor pula yang mahu menggunakan bekalan air yang telah dirawat oleh Singapura perlu membayar sebanyak 25 sen bagi setiap 1000 galen air. Perjanjian 1927 ini tidak lagi berkuat kuasa dan digantikan dengan perjanjian air 1961 dan 1962. Melalui perjanjian 1961 yang ditandatangani, Malaysia bersetuju untuk membekalkan sehingga 86 juta galen air sehari dari Takungan Pontian dan Gunung Pulai serta Sungai Tebrau dan Skudai. Singapura pula membayar air mentah berkenaan pada harga 3 sen bagi setiap 1000 galen untuk tempoh 50 tahun sehingga 2011. Perjanjian 1962 pula menyatakan Johor perlu membekalkan kepada Singapura sehingga 250 juta galen air setiap hari dari Sungai Johor selama 99 tahun, iaitu sehingga tahun 2061. Kedua-dua perjanjian itu juga menetapkan bahawa Johor harus membayar Singapura pada kadar 50 sen bagi setiap 1000 galen air yang dirawat. Singapura pula perlu membayar 3 sen bagi setiap 4,550 liter air yang diperolehi daripada Sungai Johor. Menerusi persefahaman tersebut, Singapura telah dibenarkan membangunkan loji serta pemasangan paip bagi penyaluran air. Selain itu, penetapan perjanjian turut menggariskan Singapura diberi hak menggunakan bekalan air sekitar 1137.5 juta liter sehari. Perjanjian ini dilihat amat bermakna kerana ia telah membawa manfaat yang besar kepada Singapura di mana pihak mereka akan memperolehi bekalan air dari Johor ini selama 99 tahun, iaitu sehingga 2061. Semakan perjanjian. Kedua-dua belah pihak bersetuju bahawa kadar air ini boleh disemak semula setelah tamatnya tempoh 25 tahun, iaitu pada tahun 1986 dan 1987. Pertikaian mengenai isu kadar air mentah dan air yang dirawat dari kedua-dua belah pihak boleh dirujuk kepada penimbang antara, iaitu Mahkamah Antarabangsa untuk keputusan yang muktamad. Perjanjian berkenaan juga membenarkan Singapura membina dan menyelenggara empangan, takungan, tangki, saluran paip dan semua struktur yang diperlukan untuk kerja-kerja pembekalan air di Johor. Apabila tamatnya perjanjian itu, Johor mempunyai pilihan sama ada untuk membeli hak milik semua struktur tersebut. Walaupun syarat perjanjian 1961 dan 1962 membenarkan semakan harga air pada tahun 1986 dan 1987, Malaysia memilih untuk tidak menyemak semula harga tersebut pada masa itu. Sekiranya semakan dibuat pada tahun berkenaan, kemungkinan harga air terawat yang dibekalkan kepada Johor juga akan meningkat selepas Singapura beberapa kali membangkitkan isu kos rawatan air yang semakin meningkat berbanding kos jualan semula kepada Johor ketika ini. Memetik kenyataan Menteri Luar Singapura, kos merawat air kini telah meningkat kepada RM2.40 bagi setiap 1000 galen berbanding kos yang perlu dibayar Johor, iaitu 50 sen bagi setiap 1000 galen seperti yang diletakkan dalam perjanjian 1961 dan 1962. Subsidi sebanyak 25 juta setiap tahun ditanggung Singapura bagi pembekalan air terawat ke Johor. Kerajaan Malaysia mulakan rundingan. Malaysia telah menggerakkan usaha untuk membangkitkan isu perjanjian air Malaysia-Singapura yang dikatakan tidak adil sejak 21 tahun lalu. Bagaimanapun, beberapa rundingan pada tahun 1998 sehingga 2002 gagal mencapai persetujuan mengenai harga air mentah itu. Kegagalan mencapai kata sepakat menyebabkan Perdana Menteri keempat Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu mengambil keputusan menamatkan rundingan pada tahun 2002.
Pemerintah Singapura sebelum itu mencadangkan harga 45 sen bagi setiap 1000 gallon sehingga tahun 2011 dan 60 sen mulai 2011 hingga 2061 yang akan berterusan sehingga 100 tahun. Bagaimanapun, kerajaan Malaysia tidak bersetuju dengan harga tersebut dan mengenakan syarat bahawa Singapura perlu membayar 60 sen bagi 1000 gallon bermula 2001 sehingga 2007 dan RM3 bagi setiap 1000 gallon sehingga 2011, tetapi negara itu menolak harga sedemikian. Isu berhubung perjanjian air antara Malaysia dan Singapura kembali berbangkit pada pertengahan 2018 apabila Tun Dr. Mahathir mahu mengkajinya semula bagi fasa kedua. Namun pemerintah negara itu mendakwa Malaysia kehilangan hak mengkaji semula harga air mengikut perjanjian air Sungai Johor 1962 selepas tidak berbuat demikian ketika tahun 1986 dan 1987. Strategi Singapura pada masa akan datang. Perjanjian 1962 akan tamat pada tahun 2061 jika tidak dilanjutkan. Perubahan iklim dan kepadatan bandar Singapura yang semakin meningkat menyebabkan bekalan air amat penting untuk mereka. Oleh itu, Singapura telah membina pusat rawatan air dari berbagai jenis sumber. Kerajaan Singapura telah membuat pelaburan dalam menyediakan loji rawatan air berasaskan 4 sumber air berbeza, iaitu air dari kawasan tadahan air tempatan, air yang dibekalkan dari Johor, air baru Newater dan air penyah garaman. Dikatakan terdapat 5 loji air baru Newater yang membekalkan sehingga 40% daripada keperluan air semasa Singapura. Menjelang tahun 2060, Newater dijangka dapat memenuhi sehingga 55% permintaan air Singapura. Bagi air penyah garaman pula, pada masa ini Singapura mempunyai 3 loji penyah garaman yang dapat memenuhi sehingga 30% permintaan air Singapura. Dengan strategi ini, Singapura telah dapat mengatasi kekurangan sumber air semula jadi untuk memenuhi keperluan negara mereka yang semakin meningkat. Kesimpulannya, perjanjian air 1961 dan 1962 merupakan isu yang sering menjadi persoalan rakyat Malaysia kerana ketidakadilan negara jiran dalam isu perjanjian berat sebelah. Malaysia juga sebuah negara yang dipenuhi dengan kawasan tadahan hujan yang mampu membekalkan sumber air melebihi keperluan rakyatnya sendiri. Sekian, terima kasih kerana menonton.